Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya akan buat tutorial bagaimana kita nak menggunakan tab Jawi, iaitu alat yang mudah yang dapat membantu kita menulis ataupun membaca Jawi. Okey, alat ini sangat mudah. Kita hanya tahu huruf Rumi dan kita convertkan kepada huruf Jawi. Okey, kebanyakan murid-murid ini sekolah rendah dah tahu huruf-huruf Rumi, dah boleh baca, dah boleh tulis, tapi Jawi itu masalah. Jadi kita gunakan kelebihan mereka, iaitu mereka dah tahu huruf Rumi, kemudian kita tukarkan, kita hanya convertkan kepada huruf Jawi. Okey, sebelum tu kita kena kenal dulu suku kata. Suku kata, setiap perkataan itu mempunyai suku kata. Mempunyai suku kata. Okey, perkataan contohnya buku, ada 2 suku kata. Kereta ada 3 suku kata. Okey, itu adalah suku kata. Kita tengok dulu apa itu suku kata. Okey, suku kata itu adalah satu ujaran terkecil dari sebuah kata ataupun dari sebuah perkataan. Dia adalah ujaran paling kecil dari sebuah perkataan ataupun kata. Contohnya sawi, dia ujaran. Kita sebut sa tu adalah yang paling kecil, kita boleh potong dia. Sawi. Jadi sa itu satu suku kata, wi itu adalah satu suku kata. Okey, suku kata ini terbahagi kepada 2, iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Jadi suku kata ini terbahagi kepada 2, iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Okey, apa itu suku kata terbuka? Iaitu suku kata yang diakhiri dengan vokal. Dia adalah suku kata yang diakhiri dengan vokal, iaitu a, e, i, o, u. Iaitu di akhir suku kata itu dia ada huruf a, e, i, o, u, iaitu huruf vokal. Okey, kalau setiap suku kata bila akhirnya ada 5 huruf ini, maka kita tahu ini adalah suku kata terbuka. Okey, contohnya perkataan sawi. Ada berapa suku kata? Ada 2 suku kata. Okey, suku kata apa? Suku kata terbuka. Kenapa? Sebab suku kata ini berakhir akhir, iaitu a. Di akhir suku kata ini dia adalah huruf vokal. Sawi. Okey, suku kata terbuka. Sebab apa? Berakhir dengan vokal, iaitu huruf i. Contoh lagi, kayu. Okey, suku kata ada 2 suku kata, iaitu ka dan yu. Okey, ini suku kata tertutup ke terbuka? Ini adalah suku kata terbuka. Sebab apa? Ka ini berakhir dengan huruf a, iaitu huruf vokal. Okey, dan seterusnya yu. Okey, tertutup ke terbuka? Ini adalah terbuka. Okey, jadi sebab apa? Sebab perkataan suku kata yu ini berakhir dengan huruf u ataupun huruf vokal. Okey, seterusnya dadu. Ada berapa suku kata? Ada 2 suku kata, iaitu da dan du. Okey, dadu terbuka ke tertutup? Suku kata terbuka atau suku kata tertutup? Suku kata terbuka. Okey, sebab apa? Sebab dia berakhir dengan huruf vokal. Sama, du pun berakhir dengan vokal. Jadi dadu. Okey, jadi kita dah kenal suku kata. Okey, jadi bagaimana kita nak aplikasikan penggunaan tab Jawi ini untuk kita menulis perkataan-perkataan Jawi. Okey, yang pertama perlu kita ingat, huruf Rumi kita akan tulis daripada kiri ke kanan. Okey, manakala huruf Jawi ini dia terbalik, dia berlawanan dengan huruf Rumi, iaitu kita tulis daripada kanan ke kiri, kanan ke kiri. Sebab tu kalau awak perasan saya dah tulis nombor 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kalau huruf Jawi bukan ini pun 1, tak. Dia akan berlawanan. Di sini 1, 2, 3,
4. Dia berlawanan. Dia kena fahami itu yang pertama. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti dahulu suku kata terbuka ataupun tertutup. Suku kata terbuka ataupun tertutup. Okey, terbuka ataupun tertutup. Di sini adalah suku kata terbuka. Okey, kalau suku kata terbuka dia akan ke tengah. Daripada tepi akan ke tengah. Okey, daripada tepi akan ke tengah. Okey, itu adalah suku kata terbuka. Kalau suku kata tertutup, saya bagi tahu awal, dia akan pantul. Daripada tepi ke tengah, dia akan pantul pula. Dia akan pantul macam tu. Okey, daripada tepi ke tengah, kemudian dia akan pantul lagi. Itu suku kata tertutup. Okey, kita tengok dulu suku kata terbuka. Okey, kita tengok di sini suku kata terbuka iaitu perkataan laci. Terbuka ke tutup? Terbuka. Sebab la huruf A dia adalah huruf vokal dan ci huruf I adalah huruf vokal. Okey, bila kita dah tentukan, kita tengok pula kita tentukan dulu huruf rumi. Tentukan dulu huruf rumi. Okey, contohnya perkataan laci huruf L. Kita cari mana huruf L di sini. Okey, huruf L di sini. Huruf L di sini. Jadi bila kita dah jumpa huruf L, jadi seterusnya kita buat, kita tukarkan huruf rumi kepada huruf Jawi. Kita tukarkan. Macam mana kita tukarkan? Kita tengok pasangan dia lah. Okey, L huruf Jawi, pasangan huruf Jawinya adalah huruf lam. Adalah huruf lam. Jadi kita tulis sini lam. Okey, A kan saya kata ke tengah. Kalau suku kata terbuka dia akan ke tengah. Okey, mana A? A adalah alif. Dia adalah alif. Kita tulis alif A. Okey, C. Mana huruf C? Huruf C di sini. Okey, huruf C di sini. Okey, C dia punya pasangan Jawinya adalah huruf ca. Pasangan dia adalah huruf ca. Jadi kita tulis huruf ca. Okey, dan last kali huruf I. Dia suku kata terbuka kan? Kita ke tengah, cari ke tengah dia. Vokal ada di tengah. Okey, mana I di sini. Okey, I di sini. Jadi I bersama dengan huruf ya. Jadi kita dah dapat perkataan laci. Okey, tapi masalah sekarang dia bercerai, tercerai. Jadi kita kena gabungkan. Bila kita nak gabungkan, kita tentukan bentuk huruf Jawi sama ada di awal, di tengah ataupun di akhir. Kita nak tentukan bentuk dia. Sebab huruf Jawi ni kalau dia di awal dia bentuk lain, kalau di tengah-tengah dia bentuk lain. Tapi tak adalah lain sangat. Dia hampir-hampir juga. Okey, dan kalau berada di akhir pun dia bentuk dia lain. Jadi okey, huruf lam. Huruf lam di awal ni macam ni. Di awal, tengah, akhir. Macam huruf mim juga. Mim awal bentuk macam ni, tengah bentuk macam ni, akhir bentuk macam ni. Okey, lam di awal bentuknya macam ni. Okey, jadi kita tulis lam. Okey, alif. Kan alif kan kita ke tengah. Okey, alif ni macam ni. Dia berada di akhir suku kata. La. La. Okey, la. Okey, kemudian huruf ca. Huruf ca dia berada di awal. Di awal suku kata. Sebab apa? Sebab alif dengan ca tak boleh gabung. Jadi kita kena mulakan balik. Dia berada di awal. Ca. Okey, ca di sini. Okey, jadi bentuk dia macam ni. Tengok bentuk dia ini. Okey, dan huruf I bersama dengan huruf ya. Okey, ya. Okey, ya ini berada di akhir. Dia berada di akhir. Sebab dia tak di akhir perkataan tu. Jadi kita ya bentuk dia macam ni. Jadilah laci. Laci. Okey, bila kita dah tentukan, kita sambung semua huruf itu menjadi satu perkataan. Jadilah laci. Kita tengok perkataan yang lain iaitu perkataan kopi. Okey, kopi. Dua suku kata iaitu suku kata terbuka sebab dia terbuka sebab dia berakhir dengan huruf vokal. Pi. Okey, kita tengok huruf kaf dulu. Mana huruf kaf? Huruf kaf. Okey.
kita tengok huruf K dulu, huruf K. Okey, K di sini dia agak mengelirukan disebab dia ada dua. Sama kita kena guna huruf kaf ataupun huruf qaf. Okey, ini Jawi yang lebih advance, kita akan tengok video yang seterusnya. Tapi untuk permulaan kita tengok rata-rata kita guna huruf K. K huruf kaf. Kaf. Okey, kemudian huruf waw. Sebab suku kata terbuka kita ke tengah. Kita ke tengah cari huruf O. O. Huruf O bersama dengan huruf waw. Ko. Kemudian huruf P. Huruf P, mana huruf P? P di sini. P bersamaan dengan huruf pa. P huruf pa. Tulis pa. Huruf pa. Kemudian kita ke tengah lah sebab dia suku kata terbuka. Ke tengah cari huruf I. I bersama dengan huruf ya. Ya. Okey, ya. Jadilah kopi. Dah betul dah, cuma kita tak sambung lagi. Jadi macam mana kita nak sambung? Kita kena tentukan huruf ini berada di tengah, di awal ataupun di akhir. Kita kena tentukan dulu. Okey, huruf kaf. Di awal bentuknya macam mana? Di awal bentuknya macam ni, huruf kaf. Sebab di awal, di tengah, di akhir. Dia hampir-hampir sama itu. Okey, kaf. Okey, waw. Waw berada di akhir. Ko di akhir. Sebab huruf waw dia tak boleh bersambung dengan dia selepas ni tak boleh bersambung dengan orang lain, tapi dia boleh bersambung dengan huruf sebelumnya. Jadilah ko. Kemudian huruf pa. Huruf pa di awal macam mana? Di awal macam ni, di tengah macam ni, di akhir macam ni. Jadi pa. Okey, pa. Okey, ya. Okey, ya di akhirnya macam ni. Sebab I kan. Ya di akhir macam ni. Jangan kita tulis yang ni pula. Kita ambil yang di akhir ini. Jadilah kopi. Kopi. Okey. Jadi faham mudah saja. Kita kenal huruf Rumi, kita tukarkan kepada huruf Jawi. Mudah sangat kita nak guna tab Jawi ini. Okey, kita tengok perkataan yang lain. Kita tengok perkataan yang lain. Kita padam dulu. Okey, contohnya perkataan cili. Contohnya perkataan cili. Okey, sama, kaedahnya sama. C, cari huruf C, mana C? C bersama dengan huruf ca, tulis huruf ca di sini. Okey, I sebab suku kata terbuka, kita ke tengah. Cari tengah. Vokal ada di tengah. I bersama dengan huruf ya. Bersama dengan huruf ya, tulis dulu ya. Ci. Okey, L bersama dengan L bersama dengan huruf lam. Lam. Okey, lam. Okey, I sama tadi, kita ke tengah, cari ke tengah. Okey, I yang tadi sama je huruf ya. Jadi kita sambung, jadi cili. Ca di awal macam mana? Bentuk dia macam tu. Jadilah cili. Macam tu saja, mudah. Okey, perkataan tebu. Tebu. Okey, cari huruf T. Mana huruf T? T ada di sini. Okey, T ni dia agak mengelirukan. Kita tak tahu sama ada kita nak guna huruf ta ataupun huruf to. Huruf ta ataupun to ataupun ta marbutah. Mana satu kita nak guna? Kalau tengok di sini huruf T juga, huruf ta. Okey, ini ta marbutah, sama bunyi dia. Ini huruf T. Tapi dia huruf Jawi dia adalah huruf ta. Okey, kalau awak perasan di huruf Jawi ni saya tandakan merah. Nampak? Tha huruf merah, ha merah, kha merah, shin merah. Ni semua ni huruf merah. Apa maksud huruf merah? Maksudnya perkataan-perkataan ini dia jarang digunakan. Kalau digunakan, perkataan itu adalah kata serapan daripada bahasa Arab. Kata serapan daripada bahasa Arab. Okey, contohnya perkataan satu kita guna huruf sin. Huruf sin. Okey, sebab apa? Satu tu memang perkataan bahasa Melayu. Tapi kalau kita nak guna perkataan sabun, kita guna huruf sad. Sebab sabun asal dia kata serapan tu asalnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi kita guna huruf sad, sabun.
Bukan kita guna huruf sin. Okey, jadi tak apa, itu jawi yang advance. Tapi kalau awak perasan huruf yang saya tandakan merah itu kita jarang gunakan. Okey, jadi ta kita ambil yang biasa saja, huruf ta yang ini. Ta, tulis ta. Okey. Kemudian huruf i. Okey, huruf i. Okey, kalau awak perasan huruf i ada dua. Huruf i ada dua di sini. Satu namanya i pepet, satu lagi i yang biasa. Okey, i yang contohnya perkataan sepak, dia guna huruf i sepak. Ataupun satu lagi bunyi sepak, dia bunyi e. Ataupun kita namakan i ini bunyinya i pepet. Okey, kalau i yang bunyi sepak, dia adalah huruf ya. Kita tukar jawi kepada huruf ya. Tetapi okey, kalau i yang bunyi e, okey, kita tidak, dalam jawi kita tak tulis. Sebab tu saya tanda merah di sini. I ini kita tanda merah. Yang bunyi tebu, sepak, i yang bunyi itu kita tak bunyikan. Kita tak tulis. Kita hanya bunyikan tapi kita tak tulis. Okey. Jadi kalau merah ini tetap tanda, kita tinggalkan kosong. Okey, kemudian B, mana huruf B? B di sini. B bersama dengan huruf ba. B bersama dengan huruf ba. Kemudian huruf U terus ke tengah. Cari dia punya vokal dia. Okey, U di sini. Okey, U di sini bersama dengan huruf waw. Okey. Jadi kita sambung terus. Sebab I ini kita tak tulis, kita sambung teruslah. Terus sambung di sini. Jadi tebu. Tebu. I itu kita hanya sebut tapi kita tak tulis pun. Kita tak tulis. Jadilah tebu. Macam tu saja. Macam tu saja kita nak menggunakan tab jawi ni. Kita kenal pasti huruf rumi, kemudian kita cari pasangan dalam jawi. Kemudian barulah kita tentukan sama kita nak gabung tu, kita tentukan kalau bentuk di awal macam ni, di tengah macam ni dan di akhir macam ni. Barulah kita gabung semua. Okey. Saya rasa setakat itu saja video berkaitan dengan penggunaan tab jawi untuk suku kata terbuka sahaja. Kemudian kita akan tengok suku kata tertutup. Kalau awak boleh kuasai kedua-dua ni, suku kata terbuka dan suku kata tertutup, insya-Allah awak boleh dah perkataan jawi tu 85% awak dah boleh tulis semua perkataan-perkataan jawi. Perkataan-perkataan jawi. Kalau awak dah mahir menggunakan dua kaedah ni lah, iaitu suku kata terbuka dan tertutup. Okey, melainkan ada sikit-sikit perkataan yang kata serapan, huruf hamzah, itu susah sikit. Kita akan tengok video ini pada video yang seterusnya. Tapi untuk asas, kalau awak mahir menggunakan tab jawi dan awak faham suku kata terbuka dan suku kata tertutup, 85% perkataan jawi awak dah boleh tulis dan boleh baca. Boleh tulis dan boleh baca. Okey, untuk video seterusnya kita akan tengok suku kata tertutup pula. Okey, setakat itu saja. Okey, dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi